اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم Okey, cukup lah. Kita baca buku solat sikit. Buku solat. Kita sampai muka surat 66. 66. Hadis yang ke-178. Masih lagi bab azan. Bab azan. Muka surat 66. Hadis yang ke-178. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala li Bilal idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdar wa idza aqamta fahdur waj'al baina adhanika wa iqamatika qadra ma yafrughu al-akilu min aklihi. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, apabila kamu melakukan azan maka perlahankan, dan apabila kamu iqamah maka percepatkan. Maksud perlahan bukan suara, maksud perlahan ialah jangan laju. Maksud perlahan ialah jangan laju. Jadi Nabi bagi nasihat pada Bilal, bila azan jangan laju, tapi bila iqamah percepatkan. Sebab apa? Sebab azan tujuannya supaya orang dengar. Jadi kalau kamu nak percepatkan, macam bercanggah dengan tujuan. Adapun iqamah bukan nak suruh orang dengar, tapi nak beritahu salat nak didirikan. Jadi tak ada masalah kalau dipercepatkan. Sebab itulah azan ada dua perkataan kan. Tapi bila iqamah satu perkataan. Okey, hadis yang ke-179. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi SAW qala la yu'azzinu illa mutawaddi'. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda tidak harus melakukan azan kecuali orang yang berwuduk. Maka kalau ikut hadis ni disunatkan sebelum azan agar berwuduk. Tapi hadis ini dhaif. Jadi bila dhaif, ulama kata tak boleh dijadikan hujah. Bila tak boleh jadikan hujah, makna dibolehkan azan walaupun tidak berwuduk. Kita baca fiqhul hadis. Hadis Jabir radhiyallahu anhu di atas menjelaskan kaifiah azan dan iqamah serta tempoh yang sepatutnya dilaksanakan antara azan dan iqamah. Seorang muazzin apabila ingin melakukan azan, dianjurkan supaya melakukannya dengan tartil. Tartil ni jangan laju sangat. Iaitu menyebut kalimah azan satu persatu tanpa gopoh dan terburu-buru. Hal ini disebabkan tujuan azan dilakukan adalah untuk menyeru orang yang berada jauh daripada masjid mendengar dan menyahutnya. Sekiranya azan dilakukan dengan gopoh atau cepat, maka sudah pasti ada yang tidak sempat mendengar dan menyahutnya, apatah lagi untuk menjawabnya. Sementara iqamah pula tidak perlu dilakukan dengan tartiab ataupun perlahan. Sebaliknya dianjurkan mempercepatkan ucapan lafaz-lafaz iqamah. Hal ini sesuai dengan tujuan iqamat, iaitu untuk memberitahu jemaah yang sedia ada dalam masjid bahawa solat akan didirikan. Oleh itu tiada keperluan untuk melafazkan iqamah dengan nyaring. Adapun tempoh yang paling sesuai antara azan dan iqamah ialah sekadar seseorang itu selesai melakukan kerja-kerja ringan. Contohnya masa yang diambil untuk makan dan mandi. Tempoh tersebut boleh dianggarkan lebih kurang 10 hingga 15 minit. Jadi antara azan dan iqamah lebih kurang 10 hingga 15 minit. Yang paling penting apa dah? Bagilah makmum sempat habiskan solat sunat qabliyah. Kalau solat zuhur, solat sunat qabliyah 4 rakaat. Mungkin 10 minit boleh selesai ataupun 15 minit pun okey. Jangan lepas 5 minit bila solat sunat 2 rakaat dia terus qamah. Itu tidak bertanggungjawab ataupun tidak prihatin kepada jemaah yang lain. Okey, sementara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula menjelaskan tentang syarat bersuci bagi sesiapa yang ingin melakukan azan. Tapi oleh kerana hadis ini dhaif dan tidak boleh dijadikan hujah, maka jumhur ulama berpendapat bahawa hanya disunatkan berwuduk kepada siapa yang ingin melakukan azan. Hal ini disebabkan azan adalah sebahagian zikir. Jadi sebaiknya dia berada dalam keadaan suci.
Jadi bagi siapa nak azan, disunatkan berwuduk, bukan wajib. Katalah dia nak azan cepat, sebab mungkin waktu dah lewat dan dia belum berwuduk, boleh je teruskan azan tanpa wuduk. Pengajaran hadis. Pertama, dia anjurkan melakukan azan secara tertil dan perlahan, iaitu jangan cepat. Yang kedua, dia anjurkan mempercepatkan laungan iqamah. Yang ketiga, tempat yang sesuai untuk antara azan dan iqamah ialah tempoh yang sesuai antara azan dan iqamah ialah kadar selesai makan. Yang keempat, disunatkan berwuduk sebelum melakukan azan. Yang kelima, dia anjurkan memberikan ruang secukupnya dan galakkan kepada orang ramai datang solat berjemaah di masjid. Iaitu jangan terlalu cepat mengiqamahkan. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران